Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni cikgu akan teruskan dengan bab 3 iaitu rumus algebra. Dalam bab 3 ni kita nak belajar 3 perkara sahaja, simple sebenarnya ya. Yang pertama kita nak tahulah macam mana nak membentuk rumus. Okey, apa itu rumus? Algebra mungkin kita biasa dengar, memang kita biasa dengar lah kan. Okay, seterusnya lepas kita dah bentuk rumus tu, kita nak menukar. Okay, kita nak tukar perkara rumus. Okay, perkara rumus ni kita boleh tukar menjadi pemboleh ubah dan pemboleh ubah kita boleh jadikan sebagai perkara rumus. Okey, seterusnya yang last kali, yang ketiga dalam bab 3 ni, rumus algebra, kita nak tahu macam mana nak tentukan nilai. Tentukan nilai rumus tersebut. Okey, sekiranya dia bagi kita pemboleh ubah, dia bagi nilai pemboleh ubah, kita boleh tentukanlah rumus dia. Ataupun dia bagi nilai rumus, jadi kita boleh tentukan pemboleh ubah. Okey, jadi kelas kita akan tengok contoh macam mana untuk kita selesaikan yang pertama dulu. Objektif yang pertama kita adalah untuk membentuk rumus. Okey, sekarang cikgu ada 3 contoh ya dekat sini. Kita tengok contoh yang A. Sofia membeli beras 40 kg dan menggunakan Y kg beras itu setiap hari. Okey, dia ada 40 kg. Okay, daripada sini dia guna Y kg untuk 1 hari. Selepas 2 minggu, okay, 2 minggu baki beras yang tinggal adalah X kg. Okay, dia nak kita tulis satu rumus lah bagi X. Jadi X sama dengan apa maksud dia? Dia nak X sama dengan apa? Macam ni dia nak. Okay, sekarang kita tengok penyelesaian dia. Kita tahu selepas 2 minggu, maksudnya kalau 2 minggu ni berapa hari? 2 minggu bersamaan dengan 14 hari. Okey, kalau 1 hari Y kg. Okey, 1 hari, cikgu buat kat sini, sama dengan Y kg. Kalau 2 hari, sama dengan berapa kg? 2 darab Y, kan? Okay. Jadi kalau ada 14 hari, maksudnya 14 Y. Kan? Ini 14 Y ni, 14 Y kg yang dia guna. Okay. Tapi asal dia beli berapa beras? 40 kg. Macam mana nak tahu baki dia? Dia nak baki dekat sini. Jadi 40 kg yang asal kenalah tolak yang dia guna. Yang dia guna adalah 14Y. Kan? Okay, kalau Y untuk 1 hari, 14Y untuk 2 minggu. Jadi, kita dapatlah jawapan kita dekat sini. Okay, jadi jawapan kita dekat sini 40 tolak 14Y. Ini cikgu buat dalam kurungan kg. Okay. Ini apa? 40 tolak 14Y kg ni apa? Itu adalah X. Okey. Jadi kita dapatlah jawapan kita X sama dengan 40 tolak 14Y kg. Okey. Soalan B. Tak ada kat sini kuasa 3 bagi suatu nombor P ialah Q. Tulis satu rumus bagi Q. Kuasa 3 bagi satu nombor P. Okey, kuasa 3 bagi satu nombor P, kita nak tulis macam mana? So, kita tulis P kuasa 3. Sebab dia kata kuasa 3 bagi satu nombor P adalah Q. Okey, jadi dia nak suruh tulis Q. Q sama dengan apa? P kuasa 3 ni, dia dah cakap dah dekat ayat ni. Dalam ayat ni dia ada sebut P adalah Q. P ni pula P kuasa 3. Jadi, terus kita dapat jawapan kita. Q sama dengan P kuasa 3. Okay. Ini dalam bentuk ayat lah. Okay. Ayat ataupun situasi dan kita boleh tukarkan situasi tersebut
ke dalam satu rumus. Maksudnya tak payah nak tulis panjang-panjang, tulis je rumus. Okey. Kita tengok satu lagi contoh. C. Sebuku roti berharga RM2.40. Okey, sebuku roti RM2.40. Sebuku roti ni maksudnya dia macam satu plastik, satu paket tu lah tak tahu pula nanti kan. Okey. Dan sebotol jam berharga RM7.50. Ni tahulah. Jan W membayar RMJ untuk P buku roti. Maksudnya macam ni. Dia bayar dengan satu amount duit lah. Okey. Dia tak bagi tahu berapa, 50 ke. Maksudnya masa dia dekat cashier tu dia keluarkan duit. 50 ke 100 ke dia tak bagi tahu kan. Tapi dia letak J. Okey. Dia letak J je dekat situ. Untuk banyak mana bilangan roti dia? P. P buku roti. Bukan satu, bukan dua, tapi P. Dia tak sebut bilangan dia. Boleh jadi apa-apa nombor. Boleh jadi 2 buku roti, boleh jadi 3 buku roti. Okey. Dan Q botol jam. Q botol jam ni pun sama jugalah kes dia. Dia tak bagi tahu 1 botol jam ataupun 2 botol jam, dia tak bagi tahu. Boleh jadi apa-apa, berapa sahaja bilangannya kan. Okey. Dia nak kita tulis satu rumus bagi J. Maksudnya dia nak tahulah J sama dengan apa. Okey, J ni apa? J ni duit yang Jan W bayar dekat cashier tu. Okey. Jadi sama macam tadi juga, kalau satu roti dia bayar RM2.40. Okey. Kalau kita ada 2 roti, berapa kita nak bayar? So 2 roti kita darab dengan RM2.40 kan? Okey. Kalau kita ada P roti, tak tahu bilangan dia, maka P darabkan dengan RM2.40. Jadi kita ada 2.4P. Okey, boleh? Cikgu buat macam ni. Okey, jam. Sama juga dengan kes jam tadi. Jadi kalau ada satu botol jam RM7.50. Kalau Q botol jam, so 7.5 Q. Okey, sebab kita dah darab kan. Ini jam, ini roti. Macam mana kita nak tahu jumlah dia? Kita tambahkan sahaja dua-dua ni. Okey. Jadi J adalah harga Jan W perlu bayar lah. Harga dia macam mana nak tahu? 2.4P tambah sahaja dengan 7.5 Q. Okey. Okay, sekarang kita tengok kepada bahagian yang kedua, iaitu menukarkan perkara rumus. Okey, rumus algebra ni sebenarnya dia adalah persamaan algebra. Okey, dia adalah persamaan algebra lah. Okey, ungkapan algebra yang kita tulis dalam bentuk persamaan. Maksudnya dia mesti ada persamaan ni, sama dengan. Okey, jadi apa perkara rumus? Perkara rumus biasanya ditulis di bahagian belah kiri. Belah kiri sama dengan. Sebelum sama dengan, ada satu huruf ataupun satu pemboleh ubah, itu kita panggil sebagai perkara rumus. Contohnya, cikgu ada sekarang ni H sama dengan 8P tambah 7. Jadi perkara rumus dia adalah H. Okey. 9K sama dengan 3, 5G tolak H. Okey, perkara rumus yang sekarang ni adalah, inilah K, 9K ni kan. Okey. Untuk bahagian ni, kita nak belajar macam mana kita nak tukarkan yang depan ni sebagai perkara rumus. Okey. Yang belakang ni pula, kita panggil dia sebagai pemboleh ubah. Dua-dua adalah huruf. Okey, tapi kita boleh tukarkan perkara rumus ni, dia jadi pemboleh ubah, dan pemboleh ubah kita boleh tukarkan dia sebagai perkara rumus. Okey, macam mana kita nak tengok? Sekarang cikgu ada soalan H tolak 8P tambah 7.
Okay, yang dalam kurungan dekat sebelah ni dia nak kita buatkan ini sebagai perkara rumus. Okay, jadi kita nak dia dalam bentuk macam ni. P sama dengan apa? Okay, so P sama dengan apa? P mesti positif, P mesti belah kiri. Sebenarnya belah kiri atau belah kanan ni dia tak ada masalah asalkan dia single. P tu dia single. Dia tak couple dengan orang lain. Okay, dia tak couple sama ada dengan 2 ataupun dia tak couple dengan kuasa 2 ataupun dia tak couple juga dengan negatif. Okay, tak, dia mesti single. Okay, sekarang ni kalau kita tengok dalam soalan, P kita duduk dekat mana? Duduk belah kanan. Okay, dia couple tak? Dia couple dengan 8. Okay, jadi kita nak dia single. Okay, dia dah memenuhi syarat positif dah. Okay, P yang kita nak kat sini dia mesti positif. Dekat sini dia dah positif dah kan. Okay, tapi dia ada couple lah, dia ada 8 tu kan sebelah dia. Jadi cikgu nak biarkan dulu dia sebelah kanan sebab cikgu tak nak kacau dia punya positif. Jadi cikgu nak gerakkan 7 ini lompat pagar. Ini kita panggil lompat pagar. Bila lompat pagar 7 positif, dia akan jadi negatif. Okay, betul? Jadi cikgu ada macam ni lah. Okay, sekarang ni nampak tak 8P sahaja belah kanan tu dia dah duduk. Bolehlah kata sorang-sorang tapi dia still couple kan. Okay, dia still couple. Kita tak nak couple, kita tak nak 8 tu. Jadi kita pindahkan juga 8, kita lompat pagar. Bila lompat pagar, tengok betul-betul 8 dengan P ni hubungan dia apa? Darab. Bila hubungan darab, lompat pagar dia jadi bahagi. Jadi, bila jadi bahagi, dia akan jadi macam ni lah. Per dengan 8, dapatlah P. Sorang-sorang, tak ada couple dah. Okey, tak ada couple, dia single dan dia positif. Okey, sama tak dengan apa yang kita nak tadi ni? Kat atas ni. Samalah. Walaupun dia duduk belah kanan. Okey. Cikgu kata biasanya nak lebih cantik dan mengikut kebiasaan, perkara rumus mesti belah kiri lah. Okay, jadi kita tukar tempat. Okay, tukar tempat. Tengok anak panah cikgu tukar tempat. Dua-dua macam ni. Bila dia tukar tempat, kita tak perlu nak ubah ataupun kacau dia punya tanda. Tukar tempat sahaja. Okay, boleh. Okay, inilah kita punya perkara rumus. Kita menukarkan asal dia perkara rumus dia H, kita tukarkan perkara rumus P. Okey. Kita tengok contoh seterusnya, kita ada 9K sama dengan 3 dalam kurungan 5G tolak H. Okey, dia nak H sebagai perkara rumus. Bila dia nak H sebagai perkara rumus, maksudnya dia nak H sama dengan apa? Okey, sama juga H dia mesti positif dan dia mesti single. Okey, jadi kita tengok dulu H duduk belah mana? Belah kiri atau kanan? Belah kanan. Okey, dan H ini nampak tak dia ada negatif? Okey, sebelum tu perkara yang penting kita kena tengok dia ada dalam kurungan. Okey, apa yang kita dah belajar sebelum ni? Bab 2, kalau ada kurungan kita kena kembangkan dia. Kita kembangkan dia supaya kita boleh selesaikan lah. Okay. Jadi kat sini kita dapat belah kiri 9K tak kacau lah 3 darab 5G kita akan dapat 15G. 3 darab negatif H kita akan dapat negatif 3H. Okay, sekarang kita dah nampak kita ada negatif 3H. Dia tidak memenuhi yang pertama tanda dia. Tanda dia adalah negatif dan dia couple kan. Dia couple dengan 3 tu. Jadi kita nak jadikan dia sebagai positif. Jadi cikgu ubah. Cikgu lompat pagar. Cikgu bagi dia ni yang lompat pagar. Sebab daripada negatif ni cikgu nak dia jadi positif. Okay, jadi cikgu akan dapat macam ni lah. 3H tambah dengan 9K. Kenapa tambah 9K?
Sebab 9K ni kita tak kacau dia, kita tak buat apa-apa lagi dengan dia. 9K ni dia tak ada tanda negatif. Maksudnya dia adalah positif. Jadi kita letaklah positif tu. Okay, 3H positif 9K. 3H tambah 9K. Okay, 15G sama dengan 15G, kita turun salin sajalah. Okay, kemudian kita tengok semula H kita ni sama tak dengan apa yang kita nak. Okay, dah sama dah sikit. Kita nak H yang positif. H kita dah dapat positif. Cuma dia masih couple. Okay, dan dia tak duduk sorang-sorang. Dia ada 9K sebelah dia, belah kiri dia. Jadi cikgu pindahkan. Kita dapat 3H sama dengan 15G tolak 9K. Okey, jadi kita dah nampak 3H ni dia dah duduk belah kiri sorang-sorang. Cuma tak single. Okey, dia berkapal dengan 3. Jadi cikgu pisahkan 3 bawa ke kanan ni. Okey, 3 dengan H hubungan dia darab. Jadi bila ke kanan lompat pagar dia jadi bahagilah. Okey, bahagi dengan 3. Okey, boleh tak cikgu nak selesaikan lagi? Boleh cikgu nak selesaikan lagi ni. 15G tolak 9K per dengan 3. Cikgu boleh selesaikan lagi. Sebab sebelum ni kita dah belajar pemfaktoran. Ingat tak? Okey. Ni semua nampak ada dalam sifar 3 kan? 3. So ini 5 darab 3, 15. 3 darab 3, 9. Yang ni 3, 1 darab 3 lah kan? 3. Okey, jadi kita dapat jawapan last kali 5G tolak 3K. Kenapa dah tak ada per 1 ni? 1. Sebab dia per 1 tak perlu tulis. Okey. Jadi inilah jawapan kita. Akhir. Okey, satu lagi contoh. Kita ada P kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tolak 9. Okey, dia nak H juga sebagai perkara rumus. Maksudnya dia nak H sama dengan apa? Jadi kita tengok dulu H tu, dia dah duduk belah kiri atau kanan. Dia duduk belah kanan. Tapi dia dah positif. Belah kanan tu dia dah positif. Maka cikgu tak nak kacau dia dulu. Cikgu kacau orang lain dulu. Okay? Cikgu gerakkan negatif 9. Cikgu nak pindahkan dia. Okay? Jadi cikgu ada P kuasa 2 tambah 9. Negatif lompat pagar jadi positif kan? Okay, jadi cikgu ada H kuasa 2 dekat sini. Okay, nampak tak sekarang ni H dah duduk sorang-sorang. Okay, dia dah sorang-sorang tapi dia tak single. Dia berkapal dengan kuasa 2. Okay, macam mana kita nak selesaikan kuasa 2? Macam mana kita nak pindahkan kuasa 2 lompat pagar pergi belah kiri? Bila kuasa 2 lompat pagar, dia akan jadi punca kuasa. Okey, punca kuasa apa? Yang ni. Keseluruhan ini kita letak dalam kurungan. Okey, jadi sekarang kita dah tengok kat sini. H kita dah single, H kita positif. Jadi kita bolehlah tukar dia punya kedudukan sahaja. Okey, sebab kita nak bagi perkara rumus tu duduk belah kiri lah. Okey, yang lain-lain semua masih sama. Okey, mudah kan? Tips dia buat perlahan-perlahan, insya-Allah boleh buat. Okey, ada satu lagi bahagian yang kita kena selesaikan, iaitu menentukan nilai. Okey, menentukan nilai. Cikgu akan gunakan contoh yang kita dah buat tadi. Okey, contohnya soalan A tadi ni. Yang ini soalan A. Ada P sama dengan H tolak 7 per dengan 8. Okey, katakanlah dia minta kita tentukan nilai bagi P. Okey, untuk soalan A ni, kita ada P sama dengan H tolak 7 per 8. Dia tanya P sama dengan apa? Dia nak nilai P.
dia bagi kita nilai H. Contohnya kat sini, nilai H dia bagi. Okey, macam mana kita nak buat? Kita gantikan sahaja nilai yang dia bagi dalam rumus algebra. Dia bagi apa, kita gantikan dekat situlah. Okey, sekarang ni dia bagi H, dia nak kita cari P. Okey, tak ada masalah sebab memang rumus algebra kita, perkara rumus adalah P. Okey, so kita cuma tukar H ini kepada H yang dia bagi, iaitu 11. So, cikgu ada 11 tolak 7/8. Tolak 7/8 kita masih ikut macam soalan lah. Okey, kita boleh selesaikan yang ni. 11 tolak 7, 4/8. Okey, kita boleh mudahkan dia. Kita akan dapat 1/2. Jadi, P kita sama dengan 1/2. Okey, contoh seterusnya kita ada H sama dengan 5G tolak 3K. Okey, sekarang nampak tak dekat sini kita ada dua pemboleh ubah. Okey, yang depan ni kita panggil perkara rumus. Okey, yang belakang ni G ataupun K ni dia adalah dua pemboleh ubah. Dua huruf lain pula kan. Okay, jadi ini dua-dua ni adalah dua pemboleh ubah lah. Okey, sekarang ni contohnya dia minta kita carikan nilai G. Okey, dia nak G. G sama dengan apa? Kalau dia bagi nilai K sama dengan 1, lepas tu dia bagi H, nilai dia 7. Macam mana kita nak buat? Kita ganti. Okey, sama juga kita ganti. Sebelum kita ganti, kita pastikan dulu perkara rumus tu. Kita tukar dulu perkara rumus tu. Dia nak G, dia nak nilai G. Kita tengok G, adakah G yang perkara rumus? Tidak. Bukan G perkara rumus. Jadi kita boleh tukarlah. Kita tukar. Kita selesaikan persamaan algebra ni. Kemudian kita jadikan G sebagai perkara rumus. Okey. Cikgu akan pindahkan negatif 3 kepada belah kiri. H tambah 3K sama dengan 5G. Okey, kemudian cikgu akan pindahkan 5. So, cikgu dapat macam ni. Okey, cikgu letak macam ni supaya mudah nak buat nanti. Okey, bila dah dapat macam ni, cikgu tukar sahaja nilai dia. H cikgu gantikan dengan 7. Tambah 3. K cikgu gantikan dengan 1. Okey, kemudian kita ada 7 tambah 3 darab 1. 3 darab 1, 3 lah. Jadi 7 tambah 3, 10 bahagi dengan 5. Jadi cikgu akan dapat 2. Okey, jawapan dia adalah G sama dengan 2. Okey. Satu lagi, kita tengok ada soalan kita. Dia bagi H sama dengan inilah. Okay. Dia nak kita cari nilai bagi H. Okay, nilai H apa? Sekiranya P adalah 4. Okay, ganti sahaja P dengan 4. H sama dengan punca kuasa. Okay, 4 kuasa 2 tambah 9. H sama dengan punca kuasa. 4 kuasa 2 adalah 16 tambah 9. Okay, 16 tambah 9 adalah 25. Punca kuasa bagi 25 adalah 5. Okay, jadi inilah jawapan kita. Okey, saja kelas. Assalamualaikum. Bye.